Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam, pengurusi Alian Terkuasa Masjid Muslimin dan Muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 11 Muharram 1422. Jadi kita ambil kesempatan di awal tahun ini bincang tentang satu bab daripada sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Untuk maklumat para jemaah, kita kena ingat ini dipanggil fakta sejarah. Nabi kita keluar dari rumah dia pada malam 27 Safar tahun yang ke-14 kenabian, bersamaan dengan tahun 1 Hijrah. 13 ataupun 12 September 622. Kena ingat tarikh. Nabi kita sampai di Quba. Quba ni orang panggil pinggir bandar Madinah, pada hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun yang pertama. Jadi alhamdulillah, itu di antara maklumat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka kerana itu hijrah ini dinamakan dengan suatu perjuangan. Orang tak kata Nabi hijrah sebagai pelarian, tak boleh kata. Itu bukan bahasa kita berbahasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pelarian ni orang yang lari begitu je. Tapi Nabi kita pergi dengan penuh perancangan, disambut oleh orang Madinah dengan sambutan yang begitu menggembirakan, dan langsung diserahkan urusan pentadbiran Madinah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya pelarian mari cari pergi menoreh dulu di Madinah, tak ada. Dia pergi terus memimpin. Maka awal-awal Nabi kita sampai ke Madinah, sampai di Quba, diasasnya pembinaan Masjid Quba. Tuan-tuan kena ingat, yang pertama diasasnya Masjid Quba. Kemudian pada 12 Rabiul Awal tahun yang pertama, tahun 1, Nabi kita masuk ke bandar Madinah dan dibinanya Masjid Nabi. Bina masjid dia pula. Dia tak bina rumah dia dulu, dia bina masjid dulu. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bina markas dulu, rumah kemudian. Sebab kalau rumah tempat kita duduk di pusat, tempat kita pentadbiran sini, tempat kita nak beripo, tempat kita nak buat segala syura, keputusan apa-apa, di masjid. Maka selesai itu, Nabi kita satu lagi perancangan besar, iaitulah mempersaudarakan. Dia panggil al-ikha, mempersaudarakan di antara muhajirin dengan ansar, di mana perhimpunan yang pertama Nabi kita kumpul di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersama dengan 90 orang laki-laki ansar muhajirin, kemudian dipersaudarakan. Itu dari sudut kedudukan umat Islam. Satu lagi yang besar yang kita akan detailkan di sini secara ringkasnya, iaitu muahadah, buat perjanjian damai ikat setia dengan non-Muslim, kumpulan yang bukan Islam, di mana untuk maklumat para jemaah, Madinah pada masa itu juga seperti negara kita ni, dia panggil masyarakat majmuk. Tidak ada alasan kalau kita kata Malaysia negara masyarakat majmuk, tak boleh nak laksanakan undang-undang Islam. Kita kata kita tak say. Bukan soal masyarakat.
Sekurang-kurangnya kita akan buat mana-mana yang kita mampu dulu kan. Maka itu dia panggil muahadah. Apa nama muahadah? Perjanjian, ikat setia Nabi SAW dengan penduduk Yahudi di Madinah. Ikat setia ini dikenali dengan nama sahifah, lembaran perjanjian, ataupun disebut dengan nama dustur al-wathiqah. Semua itu nama dia berlaku. Wathiqah, dustur. Maka Nabi kita tulis 2 kali. Yang pertama di awal kedatangan Nabi ke Madinah, dia tulis satu perjanjian. Kemudian lepas peperangan Badar sekali lagi ditulis. Sebab lepas Badar ni berbeza sikit keadaan Yahudi. Dia mula orang panggil celik mata, angkat kepala. Banyaklah dalam kertas perjanjian ni, saya tak boleh nak baca di sini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, contohnya kitab sirah. Ada 28 bunud ataupun 28 isu perkara yang diperjanjikan. 28. Mana Yahudi ni kena ikut peraturan Nabi. Dia kekal dengan agama dia, tapi dari sudut kehidupannya, undang-undang dia kena ikut peraturan negara Islam. Kecuali apa yang dibenarkan dalam agama dia, kita tak boleh larang, tak boleh sekat. Macam kita sekarang ni, kalau kita kata agama lain membenarkan minum arak, menghalalkan, jadi kita tak boleh nak larang. Tapi masalahnya agama dia apa haram juga. Lepas tu hak minum arak tu nak bersendu atas apa? Tu dia panggil geng-geng nak minum arak, geng pemabuk nama dia tu. Mazhab mabuk. Dia bukan mazhab ikut peraturan agama. Maka di Madinah ada 3 kumpulan Yahudi yang besar. Tuan-tuan tanda nama dia Bani Qainuqa. Qainuqa dengan qaf ain, huruf-huruf berat belaka tu tak. Satu lagi dia panggil Bani An-Nadir dengan dad, dan kumpulan yang ketiga nama dia Bani Quraizah. Bani Quraizah. Mula-mula Nabi sampai Madinah setuju ikut buat perjanjian damai belaka. Tapi Yahudi ni itulah dia Yahudi. Perangai dia tak lekat ikrar, tak lekat ikrar. Sebagaimana seorang pendeta Yahudi, ulama besar Yahudi, nama dia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia ni pakar alim dalam kitab Taurat. Dia baca dalam kitab Taurat sifat Nabi akhir zaman, gini sifat dia. Bila dia dengar Nabi SAW sampai ke Madinah, dia pergi tengok. Oh, dia tengok tu. Oh, dia kata ini muka benar, bukan muka pembohong, bukan penipu, orang yang tepat. Sifat-sifat Nabi ini ada dalam kitab Taurat. Aslamah, terus dia masuk Islam. Mungkin dia tahu, dia pun duk tunggu dah kedatangan Nabi SAW, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia nasihat kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun. Dia kata, Rasulullah, puak-puak Yahudi ni bangsa tak lekat janji. Awal-awal lagi dia bagi peringatan ke Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, Yahudi ni bangsa bahasa jenis orang panggil tak erti bahasa. Tak lekat janji, kalau janji pun tak jadi. Rasulullah nak tengok bukti, boleh. Minta Rasulullah SAW panggil ketua-ketua Yahudi masuk, berhimpun satu tempat. Abdullah bin Salam sembunyi di sebalik pintu. Dia kata, cuba Nabi SAW tanya puak-puak tu, siapa dia ke Abdullah bin Salam? Siapa dia? Nabi bertanya, ya ma'syaral Yahud, siapa dia Abdullah bin Salam? Oh, dia kata, ni orang alim kita ni, tuan guru kita. Tuan guru kita, tuan syekh kita, anak kepada tuan guru langit dia puji.
Nabi kata, bagaimana kamu rasa kalau dia masuk Islam? Celak mata Yahudi. Mana mungkin tuan guru kita ikut? Tak boleh, tak jadi ni. Tak ada tu, dia panggil propaganda. Mana ada? Tengah duduk main mana ada gini, Abdullah bin Salam keluar daripada bilik. Ya masyarakat Yahud, tadi memuji aku, kata aku ni orang alim ni, maka apa yang aku dapati dalam kitab kita, kitab Taurah, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir zaman, inilah dia. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Yahudi hak tak dipuji, bangun cegak. Dia kata, Muhammad, kalau mau nak kenal orang yang paling jahat kali dia ni, orang yang paling jahat, yang paling bengong, yang paling habis, kata orang, nyapa ke langit tu, bumi 7. Nabi ya apa ni, Ibnullah SAW kata, ya Rasulullah, tengok, tak ada 5 minit, tadi dia puji aku 7 lapis langit, sekarang ni dia jatuh 7 lapis bumi. Itu dia panggil perangan. Baiklah para jemaah sekalian, mula-mula sekali yang buat onar, nama dia Yahudi Bani Qainuqa. Bila dia mula jahat ni, ana buat ringkas je cerita ni. Kalau tidak tak habis dia punya kuliah kita ni kan. Yahudi yang mula-mula sekali kena nama dia Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni kerja dia tukang besi, buat emas. Maka puak-puak ni, jadi dia banyaklah orang panggil apa dia, alat-alat tu banyak di rumah dia. Dan dia ada pasar Bani Qainuqa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa nasihat Yahudi, khususnya lepas peperangan Badar, bila dia tengok orang kafir tewas, puak dia ni sakit hati, mula nak kenak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pula puak dia ni, kabilah dia ada 700 orang. Berasa kuat lah, berani. Satu kes nak jadi kau cerita, seorang perempuan ni, makcik ni pergi berniaga, pergi bawa barang jualan dia di pasar Bani Qainuqa. Jual, dia pakai tutup muka, hijab. Yahudi ni suruh buka muka, makcik tak mau buka muka dia. Dia pun ngenak. Dia pergi alik belakang, dia ambil ekor kain tudung tu, ikat ke apa-apa benda lah, ke kayu ke apa benda. Bila makcik muslimah ni bangun, cabut kain tudung tu. Oh, bila dia cabut, dia tepik. Wah muslimah, minta tolong orang Islam itu. Orang Islam hak laki-laki ni, tengok orang muslimah kena ngenak, pergi bui, mati Yahudi yang kena. Puak-puak Yahudi pun bangun, perau, pukul kawan ni, mati. Maka berlakulah isu yang besar. Nabi SAW berperistiwa ini berlaku pada Sabtu 15 Syawal tahun 2 Hijrah. Maka Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Hamzah dengan sekumpulan orang Islam pergi kepung Bani Qainuqa, kepung kota mereka kerana dia kena. Tapi pada masa itu ada lagi orang panggil duri dalam daging, gunting dalam lipatan, nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik. Dia ni main peranan, dia jumpa Nabi rayu, ya Muhammad, ya Rasulullah, janganlah bunuh puak ni, halau je keluar daripada Madinah ni. Padahal kalau kira jahat dia tu, cukup dah, kejahatan dia cukup dah untuk Nabi jatuh hukuman bunuh ke atas puak ni. Tapi dengan peranan munafik ni, maka Nabi SAW menerima ringankan hukuman. Nabi kata, serahkan segala harta dan alat-alat peperangan, kemudian kamu keluar daripada Madinah. Setakat mana boleh muat atas unta, ambillah barang-barang hak lain tu tinggal sini. Tu je hukuman dia. Pergi. Satu kumpulan, dia panggil kumpulan yang pertama, nama dia Bani Qainuqa. Ingat, Yahudi tak habis-habis. Kumpulan yang pertama, nama dia apa? Bani Qainuqa, berlaku pada Syawal tahun yang kedua Hijrah lepas peperangan Badar.
Lepas tu mari pula. Dia rehat sekejap, tenang-tenang. Kata orang seperti api dalam sekam. Senyap, mata mari angin tiup panas berasak pula. Satu hari, satu kes. Seorang Amru bin Umayyah Ad-Damri, dia salah bunuh orang. Tersalah pampasan. Nabi kita buat. Maknanya dia panggil diat. Kena bayar diat. Habis macam mana Nabi nak bayar diat? Nabi kita pergi ke Bani Nadir. Nak pergi buat apa Bani Nadir? Nabi kita SAW pergi nak berunding. Nak berunding dengan mereka tentang macam mana cara nak bayar diat. Nabi kita pergi. Sayyidina Abu Bakar ada sekali. Dan juga sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Umar ada. Puak-puak Yahudi ni dia kata apa? Tunggu kejap, tunggu. Dia suruh duduk bawah rumah dia. Rumah dia tinggi, dia suruh duduk tepi rumah tu. Duduk di tepi rumah, seorang penjahat Yahudi nama dia Amru bin Jahsh. Dia kata peluang ni, peluang besar ni. Dia tengok Nabi duduk bawah, kita duduk atas. Bodoh apa kita? Ambil batu sawah naik. Kata di Salam bin Mashkam, jangan. Muhammad ni ada wahyu ni, ada cerita ni. Jangan berani nak buat. Tak kira nak ngenak juga. Dia orang naik batu atas bangunan rumah, nak hempak atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Jibril datang bagi tahu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bangun. Nabi kata, cepat kita balik Madinah. Artinya Yahudi telah mengkhianati, batal perjanjian, khianat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Muhammad bin Maslamah sebagai wakil untuk memberi amaran terakhir supaya mereka keluar daripada Madinah. Keluar, kalau tidak kita akan serang. Mari puak-puak munafik Abdullah bin Ubay sekali lagi jumpa dengan ketua dia kata, jangan lari. Jangan bimbang, aku punya geng ada 2,000 tentera, kami akan bantu kamu. Jangan keluar. Oh, sudahlah. Agah dah dia ni, dah dia. Maka ketua besar dia bagi tahu Huyai bin Akhtab, dia kata gini, bagi tahu ke Muhammad, kami tak akan keluar. Oh, sedap dah lah. Mana Yahudi ni, kalau tuan-tuan pergi sampai sekarang ni, masih ada lagi sebahagian daripada peninggalan dia kota. Dia panggil kota Ka'ab bin Al-Ashraf. Kota Ka'ab bin Ashraf masih terdapat lagi di Madinah. Kita boleh tengok dia punya batu bata dia ataupun bata jokong dia besar, tuan-tuan. Ni Ka'ab bin Ashraf ni. Ni. Kalau tengok dalam buku yang anda tulis ni, nama buku ni Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Ini kita tulis untuk orang-orang pergi Madinah, baca buku sejarah ni. Dalam buku ni ada gambar kota Ka'ab bin Ashraf. Ni kota Yahudi ni, dia punya bata jokong dia ada besar meja kita ni. Bukannya main bata blok dak, bata besar je besar meja. Besar-besar. Anak terang pergi asal meluk batu. Jadi Yahudi ni dia rasa dia berani. Duk oleh kubur dia pertahanan yang kuat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kata sallallahu alaihi wasallam tak boleh masuk. Berani. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mari kepung kota dia, Nabi kata sekat air. Kan tali air masuk dalam kawasan kubur dia, kita sekat air. Dia mari tak ada air, penat kalah kita. Dah, kita sini 2 hari tak ada air, ketiga hari dah. Berasa bukan jalur tu dah cari, kan? Kemudian sekali lagi mereka ini ditipu oleh puak-puak munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, yang akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam halau mereka keluar pergi ke Khaybar. Pergi ke satu tempat nama dia Khaybar. Peristiwa ini berlaku pada tahun yang keempat Hijrah, bulan Rabiul Awal, bersamaan dengan bulan Ogos tahun 600
625. 6 Ogos 625. Ini kumpulan yang kedua Yahudi. Ana baca ringkas lah. Kalau nak baca kena cari dalam kitab kita ni. Kemudian Yahudi yang ketiga, nama dia Bani Quraizah. Mula-mula Qainuqa, tahun yang kedua. Kemudian Bani Nadir, tahun yang keempat Hijrah. Tahun yang kelima, kita dengar sejarah tu. Tahun yang kelima, Nabi SAW dikepung oleh puak-puak Ahzab, tentera-tentera bersekutu. Ada Quraisy, ada Bani habis atas muka dunia tanah Harak ni bersatu nak lanyak Madinah. Mengikut dalam perjanjian damai, Yahudi kena sokong Nabi. Kali ni Yahudi termakan hasutan puak-puak munafik dan puak-puak jahat ni, dia jadi pembelot. Orang kafir mari daripada ni, Yahudi daripada belakang pecah kubu pertahanan nak serang kita. Penat main kiri kanan ni. Nama dia Bani Quraizah. Habis peperangan Ahzab, sudah perang, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah dia nak rehat sekejap. Malaikat Jibril datang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuan dah letak senjata, kami malaikat belum rapat sayap. Mana sayap malaikat ni tak tutup lagi. Nabi kata, ada arahan? Ya. Allah SWT telah mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pergi kepung Bani Quraizah yang jahat, yang belok dalam peperangan Ahzab. Maka Nabi SAW telah memberi arahan pada para sahabat, la yusalliyannal asra illa fi Bani Quraizah. Nabi kata, jangan salat asar hari ni kecuali di Bani Quraizah. Sahabat-sahabat pun tarik senjata, ada hak berjalan. Tak jauh mana daripada bandar Bani Quraizah, dalam 4-5 km begitulah lebih kurang. Ngau jalan kaki, ambak kan. Ada siapa dekat nak maghrib, sahabat kata tak boleh ni, asar tak semaya lagi ni. Mari kita berhenti maya asar. Maya asar. Ada sahabat lain kata, tak, kita tak akan berhenti sebab Nabi kata jangan salat asar di Bani Quraizah. Pergi sahabat-sahabat Bani Quraizah maghrib dah, maya asar qadar. Maka bila diberitahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak marah dua-dua kumpulan. Hak ni dengan kata Nabi suruh maya asar nu. Kumpulan hak semaya asar awal ni bukan gitu, dia kata. Maksudnya kena cepat pergi. Dah asar nak habis, maya tengah jalan dulu. Dua-dua kumpulan Nabi tak marah. Itu yang dikatakan oleh para ulama, khilafnya di kalangan ulama itu ada rahmat bagi kita. Nabi kita kepung. Akhir sekali mereka dapat ditawan. Ini tahun yang kelima Hijrah. Bila tawan, apa yang kita nak buat? Seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ni orang rapat dengan Yahudi. Maknanya partner dia dalam perniagaan ke dalam apa. Jadi Nabi tanya, mu nak hukum siapa? Tanya Yahudi, hok kena tawan ni. Itu keadilan kita dalam Islam. Kita pesalah, boleh minta hakim mana? Dia kata, kami nak Sa'ad bin Mu'az mari menjadi hakim dalam kes ni. Sa'ad bin Mu'aznya kena panuh, tangan ni sakit. Duduk di hospital dekat Masjid Nabi Madinah. Nabi SAW kata, ya sahabat, pergi ambil Sa'ad, letak atas ambulan, buat mari sini. Atas hutan lah ambulan tu. Jangan duk kira pinyap bunyi, pohon kita tak ada bunyi dah. Pergi ambil mari. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang tegas. Kumpulan Nabi sebelah ni, kumpulan Yahudi belah. Dia paling, dia tak tengok ke Nabi. Dia malu. Dia kata orang kumpulan ni, apa-apa hukuman yang saya jatuhkan, terima ke tak terima? Nabi kata terima. Moga kita lantik mau jadi hakim, terima. Dia paling ke Yahudi. Yahudi, kalau aku jatuh hukuman saya bawa, terima? Terima. Yahudi ingat korangnya lah hukum. Moga partner dia ni, kawan dia. Kata di Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu,
Dia kata apa? Hukuman aku, semua laki-laki yang boleh memegang senjata ditangkap dan dibunuh. Petepik pok Yahudi, Sa'ad, kami lantik bukan suruh bunuh, nak suruh rengan-rengan. Ya, perempuan ditawan. Akhirnya Sa'ad sakit. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam daripada kes, ambil Sa'ad bawa balik ke Madinah. Maka dalam kitab sirah kata lebih kurang 600 orang lebih bapa Yahudi dipancung semua kepala dia kerana kejahatan yang mereka buat. Cerita Sa'ad tak habis. Cerita ni bila dah sebut kena sudah, kata orang. Cerita Sa'ad bin Mu'adz ni bila dia balik, tak lama Nabi kita selesai daripada Bani Quraizah, Nabi balik ke rumah dia, tiba-tiba malaikat datang. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa aras bergoncang? Ihtazzat arsyur Rahman. Aras bergerak. Nabi SAW keluar daripada rumah dia, pergi tengok Sa'ad. Rupanya Sa'ad bin Mu'adz telah mati. Inilah kata orang, wa mahtazzu arsyur Rahman limauti ahadin illa li Sa'din Abi Hafsin. Tidak berlaku bergerak aras kerana kematian seorang kecuali kerana Sa'ad bin Mu'adz. Sebab hukumannya sangat diredai oleh Allah dan Rasul, dia mati bergerak aras. Masya Allah, tabarakallah. Baik, para jemaah sekalian, sesalah Yahudi semua dibunuh. Maka pada ketika itu tamaklah Bani Qainuqa awal-awal lagi, tahun yang kedua. Bani Nadir tahun yang keempat. Bani Quraizah tahun yang kelima. Lepas pada itu tidak ada lagi. Kacau bila di mana tidak ada lagi, sehingga Nabi kita bersabda, al-an naghzuhum wala yaghzunana. Lepas pada peperangan Ahzab ini, kami akan keluar mencari orang kafir yang menentang kita, mereka tak akan serang lagi Madinah. Itu mukjizat Nabi SAW sampai hari ini. Madinah tidak diserang oleh orang kafir. Ada peperangan yang berlaku, tapi sama-sama Islam, bukan dengan kafir. Jadi para jemaah sekalian, itulah panggil kisah ringkas. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab kita Madinah Munawwarah Kelebihan Sejarah. Dalam 3 kisah ini ada satu lagi kisah yang berat, iaitulah kisah pembunuhan Ka'b bin Ashraf. Dia pun Yahudi juga. Kita masuk dalam 3 kumpulan yang besar. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak akan membatal perjanjian dengan orang. Dia buat perjanjian dengan Quraisy dalam peperangan, dalam perjanjian Hudaibiyah tahun yang ke-6. Nabi tak kacau. Quraisy pula batal perjanjian. Tengok. Buat perjanjian dengan Yahudi di awal kedatangan Madinah. Yahudi buat onak, Nabi kita tak. Dia panggil itulah ajaran Islam. Maka para jemaah sekalian, daripada 3 kisah Yahudi ini, di awal kedatangan Nabi SAW ke Madinah, Nabi buat perjanjian damai. Maka kita boleh belajar di sini beberapa faedah pengajaran daripada peristiwa ini. Kalau nak baca kitab sirah, kena baca kitab Ar-Rahiqul Maktum, panjang. Yang pertama, tanda tuan-tuan, pengajaran yang pertama bahawa al-mu'ahadah, perjanjian damai yang telah ditulis, dibuat oleh Nabi SAW dengan Yahudi, menunjukkan bahawa Islam itu satu perundangan yang lengkap, yang sempurna. Kita ada 3 alaqah. Perhubungan kita dengan Allah, perhubungan kita sama-sama Muslim, al-ikha' bainal muslimin, kan? Perhubungan kita dengan non-Muslim dalam negara kita. Jangan kata Islam ni tak ada, mana boleh. Maka kumpulan-kumpulan yang menyeleweng telah menyelewengkan kepahaman Islam. Mereka kata Islam itu ibadat je, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh penjajah kepada kita. Sebab tu penjajah mari, berapa tahun dah penjajah mari, berapa kata tahu penjajah negara kita, sehingga kepahaman ibadat orang Islam ni jadi celaru. Tak faham molek. Kita duk ingat ke semaya tu dalam masjid, semaya tu bayar zakat, pergi Mekah, puasa, akad nikah, tu hak Islam. Masa akad nikah ya Islamnya, masa kenduri kahwin, lopak akad lu juga. Nah, juru makeup dia pak pandai mari. Pondek itulah.
Bapak jantan duduk dalam bilik anak dara kita, anak bini orang baru kahwin, pagi pas gelap. Apa ni cerita lagu ni? Maka ini menunjukkan bahawa Islam itu bukan diterkongkong dalam ibadat khas saja, tapi dia merangkumi semua perkara. Yang kedua, Nabi SAW telah buat perjanjian dengan Yahudi di Madinah, dan Nabi tak paksa mereka masuk Islam. Nabi kata, mu nak duduk Madinah masuk Islam? Tak. Nabi biarkan dia dengan agama dia. Lakum dinukum waliyadin. Ini dia katakan menunjukkan bahawa hurriyatul aqidah, kebebasan beragama di dalam negara Islam, kita tak boleh paksa. Macam kita hari inilah. Negara kita Malaysia ni macam-macam jenis agama ada. Cuma lebih kitanya, alhamdulillah, raja-raja Melayu waktu tulis perlembagaan dulu telah meletakkan Islam agama persekutuan. Itu rezeki kita. Yang menyebabkan kita orang Islam ada peruntukan kerajaan. Dibentangkan bajet dalam parlimen bahawa peruntukan untuk pengurusan Islam di bawah sekarang ni orang panggil JAKIM. Ada bajet khas. Yang bukan Islam tu tak ada bajet khas, tapi dia adalah dalam bajet kebajikan masyarakat, dalam bajet lain-lain. Maknanya tidak seperti kita. Orang Islam dibenarkan berdakwah secara terbuka, tapi orang bukan Islam tak boleh dakwah terbuka. Dakwah terbuka kena tangkap. Walaupun kita dibenar dakwah terbuka, tapi kita pula tak terbuka. Kita tak dakwah orang bukan Islam supaya masuk Islam beramai-ramai. Kita kata kita rugi di sini. Perkara yang ketiga, hadhil wasiqah, perjanjian damai di antara Islam dengan orang Islam ini dipanggil at-tasamuh, dalam bentuk toleransi. Toleransi. Makna toleransi ni, makna kita tak kacau dia punya agama. Tapi kita boleh toleransi dalam dengan orang bukan Islam. Tapi kita tidak boleh, dia panggil pluralism. Islam dengan orang kafir sama. Tak boleh itu. Kita kata dia agama dia, kita agama kita, tapi kita nak kata agama semua sama, dalam bahasa sekarang dia panggil wahdatul adyan, itu tidak mungkin berlaku. Siapa dia berani kata Islam dengan agama lain sama, orang itu tidak beragama. Jawab dia. Ini bahaya. Dia panggil tasamuh, toleransi ada. Toleransi ada, tapi tak boleh kita nak lembek pula ikut orang nak buat apa pula. Kita ada kawalan yang tersendiri. Yang ketiga, Nabi SAW menunaikan janji. Dia tak khianat. Dengan Yahudi Nabi buat perjanjian. Dengan siapa saja Nabi buat perjanjian. Tapi kita tak akan khianat janji. Orang lain khianat dulu. Kalau dia khianat, kita batalkan perjanjian, kita lawan. Kita jangan mula dulu. Macam mana kita nak mula? Nabi SAW telah ajar kepada kita dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 sifat ini sifat munafik, bukan sifat orang Islam. Siapa dia ada 1, maknanya 1/4 lah dia ada. Kan? Ada 2. Apa dia? Tanda tuan-tuan. Iza tumina khana. Bila diberi amanah, dia khianat. 1. Wa iza haddatsa kadzab. Bila dia bercakap bohong. Wa iza ahada ghadar. Bila dia berjanji tipu. Wa iza khasama fajar. Bila dia berdebat cara nak menang, bukan nak cari kebenaran. Hadis ni sahih dikeluar oleh Imam Bukhari. Yang kelima, khubsul yahud, huduh perangai Yahudi ni. Orang panggil Yahudi ni bahasa perangai huduh. Buat perjanjian dengan Nabi tak ada setahun. Tahun yang kedua mula khianat. Siapa dia khianat tadi? Yang pertama siapa? Bani Qainuqa. Payah kena sebut. Payah. Engkau jaga sebut tak? Jaga dengar tak? Qainuqa nama dia. Habislah dia. Lepas tu mari pula Bani Nadir.
kemudian Bani Quraizah. Bukan sakat kan nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perjanjian macam ni? Sebab mereka nak bunuh Nabi. Allahu akbar. Yang keenam, puak-puak Bani Qainuqa nak cuba nak mendedahkan aurat wanita muslimah di pasan mereka itu, sehingga sampai mereka wanita itu dibela. Tanda, kata ulama, ini menunjukkan kepada makanatul mar'ah fil Islam, kedudukan wanita dalam Islam itu besar. Orang-orang muslimah jangan dia kata Islam mendiskriminasi wanita. Kita kata la, tidak ada diskriminasi. Mana ada diskriminasi? Islam menghormati wanita. Ni sama kita hari ni, 150 tahun dulu, orang-orang barat, wanita ni macam mana? Nak milik harta tak boleh, apa tak boleh. Kita umat Islam daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita boleh milik harta. Mereka boleh terima harta pusaka jadi milik dia. Kenapa? Itu dia panggil hak asasi wanita. Yang ketujuh, ahammiyatul hijab. Pentingnya orang perempuan ni jaga hijab. Pakai pakaian yang menutup aurat molek-molek, jangan duduk main jerebah apa hatu pari gitu, jangan. Nah. Ni kita dalam bab aurat ni kita pun rasa pelik. Orang Islam tahu dia orang Islam, tapi tak reti bab tutup aurat, tak pandai. Ini kita kena pandai buat dia ni, kan? Yang ke-8, kisah Bani Qainuqa adalah kisah sekumpulan manusia yang sakit hati. Bila dia tengok orang Islam menang di Badar, dia mula buat kerana. Kita pun kalau kata tengok orang Islam menang, adalah kumpulan-kumpulan yang tak senang hati, itu bahaya. Yang ke-9, Yahudi adalah kumpulan yang pertama yang bertembung dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia selalu duduk bisik. Dia pergi ke Aus dengan Khazraj, duduk api-api suruh balah. Tuan-tuan kena ingat, Aus dengan Khazraj ini dalam kitab sejarah kata mereka telah berperang selama 120 tahun sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. 120 tahun. Dia perang, dia balah, lepas tu ramai mati, dia break sebentar. Tunggu. Besar anak-anak muda-muda ni perang pula. 120 tahun permusuhan. Nabi mari, Nabi satukan. Puak Yahudi duk api-api. Duk apa baik buat gapo kak? Kita pun kena belajar. Kalau kita boleh berbaik sama-sama orang Islam, jangan pula kita duk api-api suruh kelahi. Itu perangai Yahudi lagu tu nama dia. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa idza khalau ila syayatinihim. Puak munafik bila dia balik pada syaitan dia tu Yahudi itulah. Kata dia sebagai ulama tafsir. Yang ke-10, sikap Yahudi dan juga sikap orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas, iaitu mereka menolak dakwah Nabi walaupun dia tahu ada dalam kitab dia, dalam kitab Taurah, sebagaimana tadi mula-mula jumpa saat Nabi siapa? Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi, tok guru besar dia jumpa Nabi, dia kata aku tengok muka ni bukan muka pembohong. Terus dia masuk Islam. Tapi macam nak buat? Mereka tak terima Nabi. Sebab apa? Kerana hasad, dengki. Yang ke-11, Yahudi ni jahat. Dia cari geng jahat juga. Siapa dia? Munafikin. Maka dia ta'awun dua tu untuk nak porak-perandakan negara Islam di Madinah. Kita jangan duduk main puak Yahudi, puak munafik gini, jangan duduk percaya. Ini bahaya sekali. Yang ke-12, kisah Bani Qainuqa berbeza dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang membantu puak-puak Yahudi, kan? Bantu puak Yahudi. Allahu Akbar. Maknanya Yahudi ni jelas dia punya permusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Bani munafiqin main ikut dalam.
Ini itu perbezaan yang sangat besar, tapi dua-dua tu rusak dari sudut akidahnya. Jangan duduk main. Jangan duduk mudah-mudah nak percaya kita dalam masalah ini, para jemaah sekalian. Yang ke-13, kisah Bani Nadir cuba nak bunuh Nabi. Ingat kan tadi? Nabi duduk bawah rumah dia. Penjahat tadi nama apa? Bangun, naik atas bangunan nak campak. Maka Nabi dapat maklumat. Jibril datang, ya Rasulullah, cepat balik. Atas bangunan orang nak campak batu. Maka di sini dia katakan ayatun lirrasul, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada mukjizat. Allah Taala sebut dalam Quran, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Taala jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada diganggu oleh manusia, daripada dikacau oleh manusia, tak boleh kacau. Yang ke-14, tujuan Nabi pergi ke Bani Nadir kerana nak berunding. Maknanya boleh kita berunding dengan orang Yahudi dalam perkara-perkara kemaslahatan umat Islam, boleh. Tapi jangan macam Yahudi di Palestin hari ni, tak boleh nak berunding sebab dia rapah harta umat Islam. Tiba-tiba kita nak serah harta dia, tu tak kuat lagi tu. Ni sehari dua alhamdulillah, hari ni saya tengok ada muktamar Islami. Dia buat melalui internet, melalui Zoom meeting ni. Ulama-ulama besar, wakil Malaysia apa ada, bersuara petang tadi, sempat anda ikuti sekejap. Bagaimana ulama-ulama seluruh dunia, wakil-wakil ni menentang sebarang penyerahan negara bumi Palestin kepada Israel, kepada Yahudi. Janganlah. Kalau ada juga, itu dia panggil khawanah, pemimpin-pemimpin yang khianat terhadap umat Islam. Maknanya, tapi walau begitu, kalau kita ta'awun dalam perkara-perkara lain, contohnya macam Yahudi di Madinah, kan? Sebab Nabi sampai Madinah dia ada dah. Dia bukan lagi rapah tanah orang Islam. Maka Nabi kita ta'awun untuk maslahah umat Islam. Boleh. Yang ke-15, pengusiran Bani Nadir setelah diusirnya Bani Qainuqa, maka patahlah kekuatan Yahudi di Madinah. Patah tak patah. Tinggal satu lagi Yahudi, nama dia Bani apa? Bani Quraizah. Lemah dah dia. Tapi main dengan Quraisy dengan munafikin mari bersatu. Nak ngenak juga dia dalam peperangan Ahzab. Kalau kita mikir dengan otak kita tuan-tuan, logik juga dia nak ngenak pun. Sebab Quraisy kata apa? Kami akan bawa tentera-tentera di sekitar bumi Arab ni. Tuan-tuan, berapa bilangan tentera dia? Lebih kurang 10,000 tentera kafir nak lanyak Madinah. Ramai 10,000 ni. Tentera Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya ada 3,000 orang. Dia 10,000, kita ada 3,000. Tidak bergonjang. Sebab tu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mencadangkan kepada Nabi supaya buat parit. Dia kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negara kami di Parsi, kalau kita tak mampu nak lawan, kita gali parit. Itu dia panggil peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandak. Khandak tu makna parit. Ahzab tu makna apa? Makna tentera bersekutu. Itu makna Ahzab. Jadi dua-dua tu makna sama ya. Jadi sepatutnya dua dah Bani ni telah dihalau keluar pada mana, patut Bani Quraizah insaf. Tapi gitulah perangai Yahudi, perangai buruk, tak insaf juga. Allahu Akbar. Yang ke-16, Allah SWT sebut tentang kejahatan Yahudi zaman dulu. Yang duduk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh kaitkan dengan Yahudi zaman kita hari ini lebih kurang perangai buat dia. Perangai dia nya tak lekat janji belaka. Janji hari ni esok serang, itu dia panggil perangai Yahudi. Yang ke-17, peristiwa perjanjian dengan Yahudi ini telah memberi pada kita pengajaran dan iktibar bahawa kita jangan percaya, tak sedap percaya ke Yahudi zaman bila-bila pun. Mereka ini memang kaki qaumun buhtun, kaki kelentung kata orang. Jangan duk percaya. Kalau percaya ke Yahudi, tak cerdik lah kita tu. Yang ke-18, apabila dihalaunya keluar, bermakna telah terbatallah perjanjian yang ada berapa tadi,
dalam wasiqah Sahifah Madinah itu terbatal sebab mereka telah batal perjanjian. Allahu Akbar. Yang ke-19, orang Yahudi tahu. Dia tahu Nabi kita benar. Tapi apa sebab dia tak terima? Kenapa dia tak terima? Bukan kerana tak tahu, dia tak terima kerana dia sombong, takabur. Allah kata, hasadam min indi anfusihim, kerana hasad dalam diri mereka, mereka tolak dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni para jemaah sekalian, jangan ambil perangai Yahudi. Kalau kita tahu hak kita buat tak betul, ustaz bagi tahu dengan hadisnya, dengan Qurannya, hak gini, hak betul, hak benar, kita berhentilah buat. Yang kata, saya buat lama dah begini ni. Buat lama pun tak betul, tak kira lama baru, kan? Maka kita buang sifat sombong, takabur dalam diri, orang ni baru boleh belajar. Kalau ada dua sifat ni tak sah. Yahudi tak terima dakwah Nabi bukan kerana tak tahu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti dia kenal anak dia. Tapi kenapa dia tolak? Sebenarnya tuan-tuan, untuk maklumat kita, orang Yahudi sebelum mari Madinah, dia baca dalam kitab Taurah dia, Nabi akhir zaman Allah Ta'ala akan lahir di sebuah bumi yang banyak pokok tamar. Bumi hitam, pokok tamar banyak. Dia mengembara, mari sampai Madinah tengok, dalam kitab Taurat kata ni tanah hitam. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, jangan duduk dekat masjid Nabi tak nampak marmar ya. Kita pergi melawat ke pasar tamar, dah jenguk-jenguk di kawasan sekitar tu, kita akan jumpa dia panggil ardun sabiqah. Bumi dia batu kerikil hitam, kemudian banyak pokok tamar. Yahudi jumpa, dia kata kita duduk sini. Kita beranak agama, mudah-mudahan anak cucu kita akan jadi nabi. Itu harapan dia. Tiba-tiba punah harapan. Siapa dia jadi nabi? Quraisy, orang Arab. Maka disitulah dendam kesumat dia, hasad dengki yang tak padam-padam. Walaupun dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lawan. Yang terakhir, yang ke-20, permusuhan yang melampau Yahudi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan apa yang disebut oleh Al-Quran dalam surah Al-Maidah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Muakan jumpa orang yang paling permusuhan yang paling ketat terhadap orang yang beriman, iaitulah puak Yahudi dan geng-geng kafir. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Orang yang paling dekat dengan Nabi, dengan kita, iaitulah puak-puak Nasara zaman Nabi itu. Zaman kita ini serupa ya, Nasara Yahudi pun duk tai kita belaka, kan? Maka nampaklah perbuatan Yahudi ini jahat, khianat, berbeza dengan Nasara zaman Nabi. Tuan-tuan ingat ke tidak? Sewaktu sahabat-sahabat ni kena tekan, tindas di Mekah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah hantar sahabat ni pergi ke Habasyah. Nabi kata, pergilah kamu ke Habasyah. Di sana ada raja yang la yuzlam indahu ahad, yang tidak menzalimi siapa-siapa. Iaitulah Najasyi. Najasyi itu nama dia Ashumah, Najasyi itu Nasara. Bila Sayyidina Ja'far pergi baca ayat Quran surah Maryam, Najasyi menangis. Nasara, kenapa kamu taklihkan Isa? Ni, kalau nak kenal Isa sungguh, Abdullahi wa Rasuluhu, bukannya anak Tuhan. Alhamdulillah, 20 pengajaran yang dapat kita ambil daripada fiqh sirah tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perhubungan dengan non-muslim di Madinah Al-Munawwarah setelah berhijrah ke sana. Para jemaah sekalian, cerita hijrah ni panjang. Terpaksalah ana ambil orang panggil juzuk-juzuk. Kalau tuan-tuan nak sambung cerita ni, boleh tengok dalam YouTube. Tengok dalam YouTube abang tajuk dia cari fiqh sirah hijrah. Ada beberapa siri, ini siri kita ni yang sudah yang ke-8.
Sudah yang ke-8 kita cerita tentang hijrah sempena dengan awal tahun Muharram. Dia panggil munasabah, supaya kita refresh, baru balik, perangat semula, ingat balik sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh tuan-tuan beli kitab sirah, nama dia Ar-Rahiqil Maktum. Kitab itu sudah ada terjemahan dalam bahasa Malaysia yang baik. Kita baca daripada awal sirah sampai ke Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi nama kitab Fiqh Sirah. Macam saya baca kitab ni Fiqh Sirah, maknanya dia ambil cerita sikit ya, tapi khulasah, istimbat, pengajaran itu banyak. Itu dipanggil Fiqh Sirah. Ini kita kena baca dua-dua. Baca sirah nak tahu sejarah, kemudian baca fiqh nak memahami situasi apa yang boleh dipahami daripada peristiwa yang berlaku. Alhamdulillah, malam ni kita dapat kumpul 20 fiqh daripada perjanjian damai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Tamatlah perbincangan kita para jemaah sekalian. Alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kita akhiri tazkirah kita ni ataupun ulang kaji kita tentang sirah dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.